Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini kita akan memberikan respon berkaitan tentang kenyataan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang menyamakan konsep gaji pemimpin dengan faid ataupun peruntukan 20% dari harta rampasan perang ghanimah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kenyataan ini telah disebutkan di dalam parlimen kita baru-baru ini. Demikian juga sebelum daripada itu, Tuan Ibrahim Tuan Man telah menyebutkan perkara yang sama. Sahabat-sahabat, adalah penting untuk difahami bahawa kenyataan ini bukan sahaja mengandungi analogi yang tidak tepat, malah ia berpotensi untuk mencetuskan kekeliruan dalam memahami perbezaan antara amanah Rasul SAW dan konsep gaji dalam pentadbiran moden. Sahabat-sahabat, di dalam Al-Quran, Allah SWT telah menjelaskan dengan tegas tentang pembahagian harta rampasan perang yang disebut dengan nama ghanimah. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusah walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ketahuilah bahawa apa sahaja yang kamu perolehi sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5-nya adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yang miskin dan juga musafir. Anda boleh rujuk dalam surah Al-Anfal ayat 41. Sahabat-sahabat, ayat ini merujuk kepada khumus, iaitu 1/5 atau disebut dengan 20% daripada ghanimah. Dan ia diperuntukkan untuk Rasul SAW dan golongan-golongan tertentu yang kita kata 6 golongan tadi. Termasuk kaum kerabat baginda, anak yatim, orang miskin dan juga musafir. Di sini sahabat-sahabat perlu ditegaskan bahawa peruntukan ini bukan gaji kepada Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, ia adalah amanah untuk diagihkan bagi kepentingan umat. Nabi SAW menguruskan ghanimah ini bukan untuk kepentingan peribadi, tetapi untuk maslahat umum. Satu prinsip yang amat penting difahami dan dipertahankan. Sahabat-sahabat, begitu juga dengan faid yang diterangkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Apa sahaja yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta penduduk negeri tanpa peperangan, maka harta itu adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan juga ibn sabil. Anda boleh rujuk dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Sahabat-sahabat, ayat ini menunjukkan bahawa faid adalah harta yang diperoleh tanpa pertempuran, tanpa peperangan, dan ia berada di bawah pengurusan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah amanah khusus untuk maslahat umat Islam. Dia bukan gaji ataupun habuan peribadi Rasulullah SAW. Adalah satu kesilapan besar untuk menyamakan fungsi faid ini dengan gaji pemimpin moden. Sahabat-sahabat, menyamakan gaji pemimpin moden dengan peruntukan faid ataupun ghanimah kepada Nabi Muhammad SAW adalah satu qiyas yang amat tidak tepat. Dalam usul fiqh, qiyas hanya dibenarkan apabila terdapat persamaan yang hakiki antara dua perkara yang dibandingkan. Dalam hal ini, jelas sekali ghanimah ataupun faid tidak boleh dijadikan rujukan bagi konsep gaji. Kerana yang pertama, perbezaan tujuan dan juga penggunaan. Khumus ataupun faid tidak diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai habuan peribadi, tetapi ia adalah sebagai amanah untuk memenuhi keperluan umat, terutamanya golongan yang memerlukan. Baginda SAW sentiasa mengutamakan keperluan mereka yang susah, menggunakan harta tersebut dengan penuh amanah. Gaji dalam konteks moden pula adalah bayaran kepada pemimpin untuk melaksanakan tugas mereka, bukan satu bentuk amanah yang boleh disalahguna. Yang kedua, sifat harta yang berbeza. Harta ghanimah dan juga faid adalah harta awam yang diamanahkan kepada pemimpin untuk pengurusan umat. Dalam konteks pentadbiran hari ini, gaji adalah hak pekerja atau pemimpin sebagai ganjaran tugas. Rasul SAW sendiri tidak pernah mengambil gaji dalam bentuk seperti ini untuk tugas kepimpinan baginda. Kerana baginda memahami bahawa amanahnya adalah pengurusan, bukan pemilikan. Yang ketiga, teladan zuhud Rasulullah SAW yang jelas. Rasulullah sentiasa menjalani kehidupan yang amat sederhana. Meskipun baginda menguruskan harta faid dan juga harta ghanimah yang cukup besar
besar jumlahnya, terdapat riwayat yang sahih yang menyebutkan bahawa kadangkala rumah baginda tidak berasap selama beberapa hari kerana tiada makanan. Baginda SAW tidak pernah menjadikan khumus sebagai sumber kekayaan peribadi ataupun gaji peribadi baginda. Ini adalah satu contoh zuhud yang sangat-sangat jelas. Maka adalah amat tidak tepat dan sangat-sangat mengelirukan untuk menyamakan penerimaan gaji pemimpin moden dengan peruntukan faid kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, Al-Quran telah berulang kali menegaskan bahawa para Nabi, bukan Nabi Muhammad saja, Nabi-Nabi yang lain pun macam tu juga. Mereka tidak menerima upah, mereka tidak ada gaji atas dakwah yang mereka lakukan. Allah Ta'ala sebut, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak meminta upah daripada kamu atas seruanku. Upahku tidak lain hanya dari Tuhan sekalian alam. Surah Asy-Syu'ara ayat 109. Sahabat-sahabat, ayat ini menzahirkan sifat dakwah Nabi SAW yang penuh ikhlas. Walaupun baginda mempunyai akses kepada ghanimah dan juga faid, ia adalah amanah untuk membantu umat. Bukan sebagai gaji ataupun upah. Baginda tidak menggunakan harta itu untuk tujuan peribadi, tetapi untuk maslahat umum masyarakat. Oleh itu menyamakan fungsi ghanimah dan juga faid ini dengan konsep gaji adalah satu kesalahan yang cukup nyata. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kenyataan Tuan Guru yang mengatakan ada orang nak tunjuk lebih daripada Rasulullah dengan tak mahu terima gaji, ini adalah satu dakwaan yang serius dan tidak wajar. Mengeluarkan tuduhan seumpama ini seolah-olah seseorang berlagak lebih baik atau lebih zuhud dari Nabi SAW. Ia perlukan bukti yang sahih. Mengeluarkan prasangka sebegini tanpa asas yang kukuh boleh membawa kepada fitnah, dan Islam melarang keras prasangka buruk tanpa bukti. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak daripada prasangka kerana sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Surah Al-Hujurat ayat 12. Jika seseorang memilih untuk tidak mengambil gaji, adalah tidak wajar untuk kita terus menuduh bahawa ia bertujuan untuk menunjuk-nunjuk atau berlagak lebih baik. Setiap tindakan mesti dilihat secara adil dan berdasarkan niat, bukan dengan mentafsirkan niat orang lain tanpa bukti yang jelas. Itu konsepnya dan itu prinsipnya. Menyatakan seseorang menunjuk lebih dari Rasulullah adalah satu tuduhan yang berat dan berisiko mencetuskan salah faham dalam kalangan umat Islam. Sahabat-sahabat, semoga kita semua dapat memahami dan menilai isu ini dengan jelas dan tegas serta menjaga amanah harta dan teladan Rasulullah SAW dalam menguruskan harta dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Setiap kata-kata kita, ucapan kita perlu diperhatikan. Jangan hanya sekadar untuk nak meningkatkan populariti di dalam politik, kita menyebutkan sesuatu yang tidak patut kita sebutkan. Terima kasih banyak kerana anda telah menonton. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan butang share supaya orang yang juga mendapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. Dan anda juga boleh tekan butang super thanks untuk bersama-sama dalam projek kita memandaikan umat dengan ilmu. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.